Sebelum tu, panggil saya Dr. Asri saja. Ini panjang ni nama ni. Saya pun tengok susah. Ini sebuah. You can call me Asri, you call me Dr. Asri, whatever. We are brothers and sisters. Pesara pendidikan. Ya. Jadi saya ni dari kecil dibesarkan di kampung. Saya pun ada ramai kawan-kawan kampung, kawan-kawan Melayu. Jadi semasa saya kecil, semasa persekolahan, jadi kawan-kawan selalu bagi salam ke saya. Dia kata, Assalamualaikum. Saya kawan jawab, saya Waalaikumsalam. Jadi kadang-kadang saya berjaya dalam sesuatu, dia kata, dia kata, tanya, saya pun jawab, InsyaAllah. Tak tahulah tu. Jadi masa kecil tu, kami hidup pelawak macam tu. Jadi lama-kelamaan kami dah biasa lah dengan jawapan dan ucapan tu. Jadi baru-baru ini saya terbaca bahawa sesetengah negeri dia kata, oh, orang bukan Islam tak boleh mengucap macam tu. Dia kata salah tu dari segi undang-undang. Jadi saya minta jawapan. Ya, terima kasih. Soalan yang bagus. Saya tahu soalan ni mesti orang akan tanya. Pertama ni, depan tuan-tuan ni ada Datuk Mat Libya. Dia panggil Datuk Mat Libya, saya belajar Libya. Dia pun dalam panel fatwa Perlis. Dalam fatwa kita, kita kata di negeri Perlis ni bukan Islam boleh sebut Allah. Written fatwa, fatwa bertulis rasmi. Datuk Mat jadi saksi. So pandangan itu bukan di Perlis. Saya nak jawab daripada awal soalan tadi. Pada zaman Nabi, ini saya nak cerita sebab apa, dia macam, ini macam satu kelas sikit lah kan. Bukan nak ajar tuan-tuan supaya jadi, mungkin tuan-tuan besok boleh faham macam mana orang Islam fikir. Pada zaman Nabi, ada kumpulan Yahudi. Dia orang tak berapa suka dengan Nabi. Pasal Nabi dia bawa agama baru masa tu pada mereka. Bila dia datang jumpa Nabi, jadi dia kata, Assalamualaikum. Dengar macam Assalamualaikum, tapi dia kata Assamu alaikum. Dalam bahasa Arab, Assamu dengan Assalam, dia makna beza. Assamu maksudnya awak mati. Assamu tu maut, mati. Alaikum maksud awak mati, awak mati. Nabi faham dia kata ni. Nabi kata waalaikum. Maksudnya kepada kamu. Nabi tak sambunglah pagi panjang tu. Nabi ada satu isteri dia agresif. Dia marah sebab kata kat suami dia mati. Dia kata, dia jawab, isteri Nabi ni nama dia Aisyah. Aisyah tu nama salah seorang isteri mana? Aisyah. Dia kata, Assamu wal la'nah. Maksudnya maut kepada kamu, kepada yang kata tu, dan juga laknat. Curse, laknat lah. Apa nak dalam Cina sebut apa tu laknat? Laknat, tahu laknat? Curse. Ada bahasa dalam Cina. Jadi dia, tapi Nabi tak suka. Nabi tak suka. Nabi kata pada isteri dia, wahai Aisyah, jangan kasar. Perkataan yang Nabi guna, Nabi kata, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Maksudnya, wahai Aisyah, wahai isteriku, Tuhan suka kita jangan kasar dalam semua benda. Jadi Aisyah kata, kau tak dengar ke dia kata apa? Dia bukan bagi salam tu.
Kata Nabi Muhammad, aku dengar. Sebab itu aku tak jawab. Aku kata, wa'alaikum saja. Sebahagian orang, dia tak berapa clear dengan peristiwa ni. Dia menganggap, kerana peristiwa ni, kalau orang non-Muslim bagi salam, kita tak jawab. Kita jawab wa'alaikum saja. Sedangkan, konteksnya berbeza. Yang dia bagi itu, dia bagi apa dia? Assalamualaikum. Dia bukan bagi Assalamualaikum. Jadi kalau orang Muslim, orang bukan Muslim kata kepada kita Assalamualaikum, maka pandangan yang terkuat kita pakai ialah kita boleh menjawab, orang Islam kena jawab Waalaikumsalam. Walaupun daripada non-Muslim, sebab Quran mengatakan, Quran ajar satu konsep. Quran very nice. Sebab tu saya ingat siapa ada baca Quran terjemahan. Wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Quran kata, jika kamu diberi ucapan dengan satu ucapan penghormatan, greeting, kamu hendaklah jawab. Quran kata kena jawab yang lebih baik ataupun yang setara dengannya, yang ataupun yang samalah. Artinya orang Islam, kalau satu orang kata selamat pagi cik, dia tak jawab, dia melanggar arahan Quran. Dia kena jawab selamat pagi, harap awak sihat. Itu lebih baik. Tapi paling kurang jawab yang lebih baik. Quran kata jawab dengan lebih baik ataupun sama. Kalau orang dah bagi salam, mana boleh kita tak jawab dia? So kita jawab. Balik pada isu salam tadi. So kalau kata saya Assalamualaikum, saya akan kata Waalaikumsalam. Okey. Yang berikutnya ialah tentang perkataan Allah. Mudahlah, isunya perkataan Allah. Orang Arab pada zaman Nabi orang Arab. Orang Arab panggil Tuhan apa? Orang sebelum Nabi Muhammad datang lagi, memang orang Arab panggil Tuhan Allah. Sebab apa? Sebab dia orang Arab. Bukan ada perkataan Tuhan, God. Itu English dengan Melayu. So tak pernah ada Nabi Muhammad kata setelah dia menjadi pemerintah, orang bukan Islam tak boleh sebut Allah. Dia tak pernah kata. Bahkan Quran menggalakkan mereka mengiktiraf Allah sebagai Tuhan. Jadi yang saudara dengar tu, dia adalah pendapat sebahagian orang di Malaysia ni. Yang mana pendapat ni mungkin ada macam-macam isu dah. Kalau nak kata tu pendapat agama pun tak betul juga. Sebab apa? Di Sabah dan Sarawak boleh. Di Sabah dan Sarawak pemerintah yang sama, benar kan? So maka benda ni bukan agama. Yang ni lebih kepada politik. Kebelakangan inilah macam saudara kata, dulu tak bunyi pun. Dulu harmoni je. Ini kebelakangan ini. Jadi kalau cumanya kalau orang ambil perkataan Allah itu letak di tempat yang tak elok, itu boleh provokasi. Kalau buat begitu tak boleh lah. Tapi kalau dia sebut Allah itu pada tempat yang betul, merujuk kepada Tuhan, so kita terima lah, betul lah disebut nama Tuhan Allah. Dalam agama Sikh kita ada kuil Sikh sini kan, dia memang sebut Allah, dia pun sebut Allah. Kalau saudara-saudari lihat Bible dalam bahasa Arab, dia sebut Allah lah, pasal dia orang Arab. Maka isu yang kata tak boleh Allah ni isu di beberapa negeri di Semenanjung lah, tapi Perlis tak masuk. Jadi boleh faham lah, boleh. So kena bezakan, sometimes isu tu ialah isu politik. Okey, ada lagi? Sekarang malam ke petang? Oh, sorry.